pakcik tadi dah dapat hibah tu dapat 100%. Rumah ni tak boleh konten sebab dia terkeluar daripada faraid. Yang lain ni barulah digunakan untuk bayar hutang, tukar cukai, kos pentadbiran dan seterusnya dibagikan ikut faraid. So pakcik punya urusan harta selesai, segala tunggakan pakcik selesai, sedekah wakaf pakcik pun boleh berjalan, faraid pun dijalankan, anak pun dapat lebih beserta faraidnya. Itulah penyelesaian terbaik. Mana tak boleh kontes lah. Tak boleh kontes untuk satu minta. Tak boleh kontes. Tapi dia masih hidup, dia boleh dia bercakap dia masih hidup. Dia dikira masih hidup. Jadi bila cerita hibah ni yang macam mana? Hibah ni ada dua jenis yang orang buat sekarang. Hibah mutlak dengan hibah bersyarat. Hibah mutlak macam mana? Hibah mutlak kalau kita ada rumah, kita tukar nama anak siang-siang. Faham tak siang-siang? Jelas tak kalau tukar nama anak siang-siang ni? Rizki. Very rizki. Terus bagi tak, tukar nama siang-siang. Buat pejabat tanah malam tutup. Tak, surau je betul lah. Terus siang-siang terus. Maksudnya nama dia dah Zat, tukar nama dah kau punya. Selesai, mati tak jadi pusaka. Datang satu masalah. Anak pergi jual rumah, dia tak ada rumah. Anak halau dia keluar, dia keluar. Yang paling, yelah yang itu memang paling sedih lah. Yang tak sedihnya tapi jadi sedih juga. Anak pula meninggal dunia dahulu. Dia terpaksa berkongsi dengan menantu dan cucu. Menantu tak apa kalau menantu tu macam tu. Kenapa dia kena buli dia? Hibah tu dah kira harta pusaka anak dia. Jadi dia pusaka anak. Nama dia. Lagi-lagi kalau dibagi tu anak angkat. Kosong tak ada mampu untuk dia. Itu nama tak bijak. Jadi itu sebab Asuluddin tak ada kemurah. Itu sebab Asuluddin dia sediakan satu perancangan untuk mengelakkan masalah ni. Buatlah hibah tapi dalam bentuk bersyarat, deklarasi, tulis, istihar. Ini anak punya dah, memang dia punya. Cuma tukar nama nanti lepas saya. Kira-kira baru tukar nama tak pejabat tanah. Tapi pengisytiharan harta dah dibuat dalam deklarasi. Dan juga kalau anak mati dulu, cancel bagi saya bagi orang lain. Betul, itu hibah bersyarat. Jadi itulah yang Rasul disediakan. Jadi nak buat hibah mutlak ke nak buat hibah bersyarat? Bersyarat. Kalau harta tu banyak sangat, bolehlah sikit-sikit nak hibahkan kan. Ni kalau harta ada 2-3 ketul ni kan. Buatlah hibah bersyarat. Lebih selamat sebab kelebihan dia menjamin hak orang yang baru semasa hidup. Dan menjamin hak si penerima semasa berlaku kematian. Itulah hibah. Jangan buat siang-siang, buat malam-malam. Buat malam-malam. Orang tak tahu. Dapat tu buka. Macam yang lain, macam katalah baju dengan mangkuk tu misalnya termasuk. Soalannya sekecil-kecil harta adalah pusaka. Betul tak betul? Ya. Jadi kena ada perbincangan damai. Kalau kita cerita bab hukum, asal 10 sen dalam poket arwah tu lah harta pusaka. Harta pusaka. Nabi Macam tulis sampai dia nak bagi siapa. okey. Jadi kalau kita kalau ceritanya ni kebiasaan hukum dan kebiasaan peramalan. Abang nak lupa banyak harta balik. Mungkin yang harta sebagian nak sebab saya pun pernah buat jadi Rasmi boleh explain. Jadi kalau harta memang sekecil-kecil harta pusaka. Cuma kita kena tengok pengamalan. Yang biasanya diamalkan bila mana kita buat wasiat, khususnya lah bila mana kita buat wasiat, kita declarekan yang ada pendaftaran. Sebab ini yang ada terikat dengan undang-undang. Kan, maksudnya rumah, tanah, kenderaan. Dia buat inventory. Ya? Dia buat inventory. Dalam wasiat tu memang dah ada. Dia buat inventory. Kalau buat wasiat sendiri mudah sebab dia ada sistem. Dia ada sistem inventory dia. Kita tinggal senaraikan saja. Dan yang seterusnya, kita cerita berkenaan dengan hukum pula harta pusaka ni kan. Bila mana kita buat wasiat, kebiasaan wasiat ni bila mana rumah diberikan dengan isi rumah. Berikan dengan isi rumah. Sebab kursi ni mana ada pendaftaran tu lah. Dia akan dapat berpackage. Berdapat berpackage. Dan rumah, lamsam lah dengan rumah. Tu kebiasaannya. Tapi lebih baik ada perbincangan yang baik kan. Kalau kita kata ada tuntutan, contohnya sebab benda ni nak bawa pergi mahkamah pun orang tak bawa. Bukti tu lah. Benda ni kecil sangat. Dan juga yang kedua ni tak ada bukti yang jelas bahawa ini harta orang ni ke apa ke, yang penting dalam rumah arwah ni arwah punya lah. Jadi secara praktikalnya kalau kita buat wasiat memang dia isi rumah. Yang TV melekat dari rumah memang sekali lah. Tapi kalau misal kata ada tuntutan lain, sebenarnya TV ni aku bagi pinjam ke ayah je kan. Atau boleh bicara je lah. Waris-waris untuk tak pun kau ambil balik lah. Mana kena ada perbincangan. Keluar baju, kain arwah semua tu adakan perbincangan yang harmoni.
Biasanya tak ada konflik sangat lah, tak ada orang berebut sofa ni kan, tak ada. Jarang. Tapi biasanya yang akan diminta dinyatakan dan juga dilampirkan gambar atau bukti harta-harta yang bernilai yang tinggi walaupun tak ada pendaftaran. Contohnya barang kemas. Ini dia ambil gambar, snap, jadikan lampiran. Inilah harta pusaka dia, barang kemas. Jadi dah jelas ni dia punya, dia declare walaupun tak ada grant. Set pinggan mangkuk yang bukan kat dapur, yang dalam almari. Dia pelik sikit, orang ni beli pinggan mangkuk ni dia tak guna di dalam almari. Berpuluh-puluh ribu pinggan mangkuk tu. Set beg tangan kan. Set beg tangan ni sensitif pula ni kan. Mesin jahit, ada mesin jahit, bukan mesin jahit yang kecil kan. Mesin jahit yang memang dia ada jenis-jenis jahit. Nama Jenamo apa nama? Yang dia berpuluh. Itu berpuluh-puluh ribu harga dia. Lepas tu ada koleksi dia punya apa ni, jam tangan, koleksi punya permainan ni daripada Turki, daripada Istanbul, daripada Dubai contohnya. Yang itu dia ambil gambar, dia nyatakan itu supaya tak ada berlaku konflik. Jadi dia gambar, dia wasiatkan. Itu sesuai lah. Tapi kalau macam seluar baju, seluar kecil, seluar besar, ya macam musuh kan tak ya. Jadi macam ni, aset ada di sini, aset alih dan tak alih. Aset alih tak alih maksudnya aset tak alih ni yang daftar dengan grant. Contohnya rumah, tanah, perniagaan. Aset alih ni macam kenderaan. Dalam aset alih ni, dia terpecah kepada aset yang ada pendaftaran dengan aset yang tak ada pendaftaran. Aset yang ada pendaftaran contohnya saham syarikat, contohnya kereta, contohnya macam ISP, sambung haji. Dan juga contohnya kalau kita kata aset yang tak ada pendaftaran macam barang kemas, itu semua. Kelab membership. Itu ada pendaftaran. Saham korporasi ada pendaftaran, membership ada pendaftaran. Itu aset ahli yang ada pendaftaran. Kita letak nombor ahli dia. Pergi ke lokasi atau pejabat kita boleh semak. Tapi macam barang kemas kita kena ambil gambar, infokan dan sebagainya. Kalau banyak lah. Okay. Itu pemberian. Jelas Jadi pemberian ni tadi asasnya dia tak akan lebih sepertiga kepada bukan waris faraid dan juga kepada waris faraid dia jadi hajat saja. Kalau setuju berjalan, tak setuju berjalan. Cuma saya bagi tahu pengamalan di As-Solihin, bila mana kita buat wasiat, kita bacakan wasiat, As-Solihin bacakan wasiat, walaupun tak ikut faraid, ramai waris setuju. Tapi kan dia ramai, 90% ke atas yang waris setuju. Jangan waris datang bawa kalkulator. Tak ada. Dan yang kedua tak ada dia bawa kawan dia valuable untuk nilai kan. Tak ada. Kalau kita bagi fair, didik anak kita dengan baik, rasanya dia redha je. Biasanya itu hikmah buat wasiat. Tapi kalau kita nak pastikan betul-betul harta ni dapat kepada ini, harta ni dapat kepada ini. Lagi-lagi kalau kita ada syarikat. Sebab syarikat ni dynamic kan, turun naik, tak stabil. Dapat tangan orang ni bagus, dapat tangan orang ni jadi bankrupt. Jadi kalau syarikat kita katakan buat hibah. Bagi terus kepada orang yang betul-betul boleh urus syarikat. Supaya tak nak nanti bila mana kita mati, syarikat pun ikut mati. Jadi buat hibah. Kalau ada syarikat, buat hibah. Itu nasihat saya. Terpulanglah. Tapi kalau syarikat tu just syarikat saja, pendaftaran enterprise, contohnya tak ada apa-apa pun harta, tak payah lah. Tapi kalau misalkan tu syarikat tu betul-betul ada kedai, ada menghasilkan wang dan ada potensi. Sebab syarikat pahalanya banyak. Harta lain pun banyak juga. Cuma wasiat syarikat ni pahalanya banyak. Sebab apa? Kita ada pekerja cari rezeki. Kita bantu untuk anak bini dia makan. Itu yang bagus. Tapi akhirnya kita mati, syarikat tutup. Yang bekerja tak ada pekerjaan. Kita tak menyumbang kepada orang lain. Buatlah jelas dan apa cadangan yang terbaik, harta pencarian dengan kita. Khususnya kepada wanita dan juga kepada suami yang sayang kepada isterinya. Ataupun suami yang menggunakan nama isteri dia untuk membeli harta. Kena faham betul-betul harta pencarian. Islam cakap bila suami meninggal dunia, isteri dapat berapa? Ikut faraid? 1/8. Kalau ada anak, isteri dapat 1/8. Isteri yang perempuan ni, isteri dapat 1/8 cukup tak? Cukup. Alhamdulillah. Betul kan? Ada yang cukup, ada yang okey, kan? Tapi Islam juga cakap isteri ada hak yang lebih bila suami mati selain daripada faraid. Kalau orang Islam cakap kau dapat faraid dan kau boleh dapat lebih sikit lagi ataupun lebih lagi, nak tak? Naklah Islam bagi. Biasanya yang nak tu, yang boleh dapat tu tak dapat pun. Kenapa? Tahu tak apa hak tu? Tak
Tak tahu. Bila tak tahu apa hak, macam mana kita nak tuntut? Tak tahu hak, memang tak tuntut. Tak tahu. Ramai orang tak tahu. Sebab yang kedua, hak tu namanya adalah hak atas pencarian. Lepas berlaku kematian, pasangan boleh tuntut atas pencarian. Tapi ramai tak tahu, tak tuntut. Tak tahu. Memang ramai tak tuntut kan. Tu dia cakap, patutnya dapat tapi tak dapat pun. Dan yang kedua ya, sebab apa? Takut. Takut kalau minta orang lain tak faham, orang cakap tamat. Lagi kalau mak mertua ada lagi, bapak mertua ada lagi, dari adik-adik ipar ada lagi, kau ni nak lebih kan, dia tak tahu, kita tahu. Kita cakap, saya patutnya dapat hasil pencarian. Bukan kau paraik saja ke? Kan kita nak bergaduh dengan keluarga mertua macam tu kan. Jadi orang tak berani, takut dituduh tamak. Sebab apa? Hakikatnya, mentaliti wanita ni dia akan jadi down sikit dari suami dia ni. Dan jadi pihak minoriti, dia adalah tempat orang nak menuduh, nak memfitnah dan sebagainya. Jadi dia takut. Jadi kalau anak kecil kan, orang bertua ada lagi. Dan yang sebab ketiganya, nak tuntut asas pencarian ni sebenarnya kat mana? Kat mahkamah syariah. Kena bayar lawyer. Nak keluar modal kan? Kos berapa? Subjektif. Biasa saya jumpa buka file tadi 2,000. Buka file tak apa-apa. 2, 3,000. 5,000 sekarang. Kalau tuntut tadi tu berjaya menang ke apa dan sebagainya, dia ada proses-proses dia bertambah-tambah, ada tambah berpuluh-puluh ribu pun ada, beratus-ribu pun ada. Ikut harta berapa banyak nak dituntut. Sebab dia cas begitu kan. Jadi kos. Kena pula yang nak tuntut tu si rumah. Sudah simpanan pun tak ada kan. Jadi tak dapat lah sebab tu masalah kos. Dan bila nak tuntut tadi tu, mahkamah yang tentukan berjaya tak berjaya. Dia kena datangkan bukti, saksi dan sebagainya. Belum tentu lagi dapat. Duit habis. Sebab prosedur. Sebab kita nak tuntut, geran ni nama suami kita. Apa bukti bahawa ini hasil pencarian kita? Apa sumbangan kita? Hasil pencarian ni adalah harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan dan pasangan ada yang memberi sumbangan. Sumbangan tu dia buktikan. Prosedur dunia ni yang kadang menyusahkan. Prosedur dunia. But it's fair. It's fair. You need to have some documentation. Betul. Dia macam ni sebenarnya dia ada dokumen pencarian atas pencarian. Rumah ni, contoh kenapa orang buat atas pencarian? Kenapa orang buat atas pencarian? Sebab yang pertamanya dia nak cantikkan aliran harta dan dia sayang kepada pasangan dia untuk bagi kesenangan. Suami isteri. Suami meninggal dunia usia 60 tahun, isteri pun lebih kurang lah. Apa nafkah yang paling penting untuk isteri? Lepas suami meninggal dunia, apa yang dia perlu sangat? Tempat tinggal. Jadi tempat tinggal dia nak pastikan. Jadi orang buat sekian ikhtiarkan rumah ni, isteri aku dah senang dengan aku, ini aku ikhtiarkan secara 100% milik dia. So bila berlaku kematian 100% milik dia. Anak pun tak boleh masuk nama. Tapi kalau jatuh pusaka, dia akan dah masuk nama anak, nama isteri. Jadi anak pun mungkin suruh mak jual, nak pak jual, nak pergi mahkamah, pengaruh dia kena orang ketiga, kena serahkan uang, dia pajakkan, bukan kata dia kena halau. Bukan kata dia yang halau mak dia sekali kena halau. Sebab apa? Dah pajak dah bayar. Itu hakikatnya, itu yang berlaku. Mak ni, anak susah macam mana, dia petang dia buat, carilah duit. Mak ni nak cari duit kan. Dia nak cantikkan. Sebab apa? Lepas suami bagi atas secara pada isteri, bila isteri mati dapat juga pada anak-anak. Tapi kita nak kacau dalam tempoh isteri ni menjalankan ataupun menghabiskan usia tua dia. Apa-apa pun rumah ni satu pasal isteri yang buat keputusan apa-apa. Kurang-kurangnya itu jodoh. Tak boleh karat. Jangan suami warning yang kau lagi. Suami warning ada selalu. Okay. Jadi nak pastikan. Itu sebab buat pencarian. Dia sayang pada isteri dia, dia kan dapat tinggal. Lagi-lagi kalau isteri tu semua rumah. Betul tak? Semua loan atas nama dia. Mana ada nama isteri? Kan? Lagi-lagi kalau isteri semua rumah. Tapi ada dasarkan sayang lah. Itu sebab yang pertama. Nak cantikkan aliran dan asal dasarkan sayang. Nak protect isteri dia. Dan yang keduanya, kenapa orang buat sebenarnya? Sebab berpoligami. Poligami tahu Ada bukan yang lipat-lipat kertas tu, lipat-lipat kertas tu origami. Poligami berkahwin lebih. Pengurusan harta pusaka orang poligami tak mudah. Kalau ke Asia Barat, kita negara-negara kahwin 1, kahwin 2, kahwin 3 tu biasa. Satu makan ni, satu meja ni makan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat boleh ada. Tu kat Arab tu baik budaya dia.
Cuba buat kat Malaysia. Boleh duduk satu isteri kahwin, isteri dua, isteri ketiga melekat letung kata balik. Biasanya kita alami pengurusan dia macam mana? Banyaklah pergaduhan. Terus terang cakap, isteri kedua sorokkan, isteri pertama tak nak istihad, bergaduh, tak nak jumpa. Susah, kadang tak selesai pun. Saya uruskan kes tu kes tu lah. So ada juga tak terima dia. Punyalah anak tak nak apa, tak nak beri kerjasama. Dia saja dia tak nak urus, dia buat tak faham, tak nak jumpa. Akhirnya dia kata tak dapat, tak apa yang penting mak tak dapat, mak ini tak dapat. Ada macam tu, dia sakit hati kan. Sayang. Jadi dia nak pastikan bahawa hak pasangan dia dijamin. Dan yang empatnya untuk pulangkan balik hak pasangan. Banyak saya jumpa isteri kerja cikgu, isteri kerja nurse, suami ni kerja swasta, beli rumah. Apa yang dia buat? Dia buat nama siapa? Nama bini lah. Atau komen, senang. Negara kecil, senang. Gila semua dan sebagainya. Yang bayarnya suami. 100% dia bayar. Rumah 400,000 dia yang bayar. Isteri mati dia dapat suku. Mati tak? Bayar 1% dia dapat suku. Sama juga isteri. Ada juga isteri macam tu. Kan? Beli rumah atas nama suami. Tapi dia bayar. Kan? Dia bayar. Dia mati dapat 1/8. Bayar 100%. Bayar 1 juta. Dapat 1/8 saja. Bayar 800,000 dapat 100,000. Tak berada. Orang cakap beli rumah ni investment. Rupanya tak ada investment pun. Jadi dia buat, pasangan ni buat, dia siap. Ini hasil jarian suami saya. Ini hasil jarian isteri saya. Bila mati, dokumen ada. Kita nak tanda dokumen. Kalau tak bayarlah yang Apa dia dokumen tu? Dokumen dia nak buat kat mana? buatlah. Sorry. Dia sebenarnya, kalau tadi saya pribadi lah, saya pun tak akan jual soli hari ni. Saya pribadi, banyak syarikat yang menyediakan perancangan. Bolehlah terpulang nak buat mana-mana. Tapi saya tanamkan buat dengan soli, sebab soli syarikat mana, ada panel syariah. Kan? Terpulang. Apa-apa, kita galakkan je, tapi taklah paksa kan. Nak buat, tak buat tak apa. Tapi ilmu dah ada, tak buat nanti nak jawab apa. Itu ayat dia lah. Itu juga, dia ada kelebihan sebab dia GLC, Gabungan Link Company. Dia bukan jabatan kerajaan, dia GLC, syarikat arah keuntungan juga. Dan yang seterusnya, dia ni ada kelebihan untuk orang-orang yang dah mati tak sempat buat wasiat, harta bawah 600,000 boleh urus kat dia. Itu kelebihan dia. Tapi dia sama je macam kita syarikat amanah. Cuma bezanya, dia syarikat amanah yang buat rancangan dan uruskan harta orang Islam dan bukan Islam. Kita asolin, hanya uruskan untuk orang Islam saja. Dan perancangan kita berbagai. Contohnya saya sebut wasiat, hibah tadi, saya sebutkan harta jarian amanah. Di syarikat asolin ada, dan syarikat dia mungkin tak ada. Adalah beberapa produk yang tak ada, jadi kita lebih lengkap. Sebenarnya ada customer saya pergi Amanah Raya, dia tak buat wasiat. Lepas tu dia kata dia punya agaknya harta dia banyak. Dia pun cakap-cakap gini macam dengan orang Amanah Raya. Lepas tu Amanah Raya cakap dia nak buat yang complete dia salih sampai itu cakap sebab dia orang lagi banyak produk macam yang lebih detail. Dia recommend Jadi dia dah jadi customer saya seorang. Saya pun macam, okey, terima kasih juga orang sebab dia lebih realistik lah dia cakap. Kalau terlalu detail dia nak bagi siapa semua dia sebut dalam tu kan. Tabung pendidikan cucu, contohnya nak buat dalam wasiat, bagi cucu 1,000. Had maksimum dia 1/3, bagi tabung pendidikan untuk cucu. Kalau belajar dapat, tak belajar tak dapat. Boleh buat itu. Untuk cucu, untuk berkawan sepadan sebab dia asalnya tak dapat. Tapi kita bagi lebih syarat. Kalau belajar, dia dapat. Jadi boleh buat tabung macam tu. Buat dalam wasiat, ambil sikit duit, suruh asolin pegang, tabung pendidikan ataupun tabung kesihatan. Mana-mana cucu yang bisa kata nak sambung belajar, dia boleh ambil duit ni. Tapi cepat dia dapat lah. Yang tak belajar tak dapat. Yang belajar dapat. Apa boleh buat? Okay, itu amanah. Dan yang terakhirnya, kita boleh nyatakan pesanan. Dalam wasiat kita nyatakan pesanan. Pesanan ni apa? Kepada isteriku, kepada suamiku, terima kasih kerana sudi hidup bersama. Kalau cakap sekarang masih macam nak mumpah pula dengan suami kan. Kita nak cakap ni, bilang kan contoh lah. Ada dia yang romantik, ada dia pasangan romantik. Anak-anak, dia cakap man, solat man, dia masuk sini, keluar sini. Sebab dia tahu mak ada bebel sini. Jadi dia bebel je kan. Tapi, dia tak tahu bahawa pesanan yang ditulis dalam wasiat ni adalah sunnah. Sebab Nabi bila sahabat datang jumpa, dia cakap Nabi ausi ni wasiat pada aku. Nabi cakap apa? Nabi wasiat apa?
unta, rumah. Nabi cakap, la taqdaq faradan miraran. Jangan marah. Nabi cakap, ini wasiat dia. Nabi dalam mana dia menjelang waktu wafatnya, dia panjat pada mimbar, dia bagi apa? Khutbah terakhir. Itulah wasiat dia. Sebab apa? Anak akan mati, cucu akan mati yang doa untuk kita. Sampai satu masa tak orang pun nak doa untuk kita. Harta kita akan habis. Mereka kalau harta tu wakaf dan panjangan. Tapi ilmu tak habis-habis. Walaupun tak kenal kita, itulah manfaat untuk kita. Iza mata bin Adam engkau tak amal ila min salat. Yang kedua, bila matinya anak Adam terputus amalan kecuali 3 kali. Yang keduanya, ilmu yang tak faham dia. Itu yang Nabi tinggalkan, itu sunnah dia. Pesan, kenapa? Kalau kita pesan pada anak kita, man, solat, jaga adik elok-elok, jaga solat, jaga ayah, jaga mak dan sebagainya, dia dengar sini, buat sini. Tapi hari ni dia dengar nasihat mak dia, dia bawa lepas bumi kan mak dia. Mak tu paling sesuai satu bumi dia Dia banyak wasiat depan orang. Dia dah banyak dah. Saya baca wasiat kan, saya baca wasiat yang template. Template ni mana dia tak karang, kita karangkan. Cakap dalam sini, wasiat template ni. Baca je lah. Yang perempuan nangis, yang lelaki kejar muka. Sebab waktu orang tak ada baru dia nak hargai. Itu sifat manusia. Jadi kita ambil peluang. Kalau Nabi, dia nak buat wasiat, dia cakap orang tulis buat hadis. Kita kalau cakap, tak pernah ingat. Tulis ni lah wasiat. Itu yang kita kena buat supaya dia sunnah kan. Adakah cerita ni, dia buat wasiat dalam keadaan dia wasiat mulut lah. Dia pesan kepada, dia dah sakit kanser, dia terbaring, anak dengan suami dia ada, dia panggil anak suami dia, anak-anak, mak dah tak ada lama, mak dah tak ada, mak mungkin dah tak ada lama dah kat sini. Tolong jaga ayah, kau jaga solat, apa semua sekian-sekian. Ini jaga hubungan, jangan abang-abang abang. Cakap semua suami ke abang nak kahwin, abang kahwin lah. Itu lah dia cakap. Tapi tunggulah kubur saya kering, supaya mengelakkan fitnah. Kan, dia cakap kan, semua yang kita akan pegang janji, wasiat kau ni kita akan pegang. Suami cakap. Jadi takdirkan isteri dia mati. Tahun dari tahun suami dia rasa kesunyian. Dia pun nak kahwin berkenan dengan janda depan rumah. Jadi dia ingatkan wasiat si isteri dia, kubur kering kahwin. Dia pergi kubur. Pergi tengok basah. Dah 2 tahun. Hujan tak apa, kata ini Allah nak tunjuk. Ini bukan masa yang sesuai dia bersangka. Tak beda-beda. Cukup 5 tahun. Ini dah kering kan ni. Musim kemarau ni cakap. Dia pergi tengok basah lagi. Ini tak boleh jadi. Suatu hari ni pergi menyogok belakang semak tepi kubur. Dia tengok anak dia duduk tengah. Anak dia dengar agak. Dia dengar apa mak dia cakap, jaga ayah kau putus. Dia tak faham. Tapi kita bohong dengan percaya. Maknanya kalau kita nak buat wasiat, buatlah wasiat yang baik-baik. Kalau kita nak didik anak, jangan putus asa sampai kita mati. Kita boleh didik dia dengan cara wasiat. Jadi buatlah wasiat. Itu penerangan asas dalam kerajaan neraka, buatlah wasiat. Banyak kebaikannya. Sebab saya sendiri ada pengalaman baca wasiat. Dan yang seterusnya, yang keduanya, kalau rasa ada keperluan nak bagi orang-orang tertentu lebih bahagian daripada orang lain atas sebab-sebab yang digunakan syarak lah. Jangan sebab pilih kasih kita bagi orang ni macam sembelih ayam. Kalau bagi hibah ni macam sembelih ayam. Ini pandangan saya pribadi disclaimer itu pandangan saya pribadi, bukan pandangan solihin. Buat hibah ni macam sembelih ayam. Saya umpamakan lah. Kita sembelih ayam. Contohnya ayam kita sembelih dengan kerana Allah SWT. Bismillah. Kerana Allah Ta'ala adalah sebenarnya menghadap kiblat, pada pisau yang rajam, putus surat marid dan sebagainya. Saya sembelih. Boleh tak yang tengok ni makan? Saya sembelih. Ikut syarat tu sembelih. Boleh tak makan? Boleh lah lepas masak. Dia makan undang-undang. Lepas masak, boleh tak makan? Tapi hukum pada saya ni apa sebenarnya? Dia bergantung pada niat saya. Rupa-rupanya saya sembelih ayam ni, baru kubur-kubur, orang cakap bau sial, bau demam, sembelih ayam. Berdosa saya. Betul tak? Tapi kalau niat saya dengan Allah halal, macam tu juga ibah. Semak balik dalam ibah-ibah kenapa? Sebab pilih kasih, dosa. Sebab nak menafikan faraid, dosa. Tapi sebab atas rasa kasih sayang, nak bagi pada orang-orang yang layak, dibenarkan dalam pandangan saya. Nak mengelakkan pergaduhan perintah ke tertentu, rumah ke, konflik kat syarikat ke, boleh lah. Tak ada masalah. Dan seterusnya buatlah hati pencarian untuk pasangan, untuk orang-orang walidani usia, untuk pasangan yang mungkin tak ada harta. Buat bagi untuk kebaikan, untuk survival
untuk kehidupan pasangan yang kita tinggalkan, supaya tak ada konflik. Sebab lagi-lagi yang wanita ni nak tuntut, biasanya tak dapat lah, dia kata 4 sebab tadi kan. Dengan sebab ada dokumentasi lah dia dapat. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan ilmu perancangan saka ataupun peninggalan pewarisan arwah ibu dan bapa. Kita nak rancang untuk membagikan hak yang setimpalnya sehingga berterusan ke anak cucu hendaknya lah. Yang pertamanya, cara mudah, ni cara mudah, dia kongsi saja, jual lagi duit. Itu cara mudah kan? Tapi mungkin kita tak nak cara macam tu, kita nak pergi pada cara yang lain. Cara yang lain, itu tubuhkan syarikat ataupun ROS ke, pertubuhan ke, tak ada masalah, yang dibenarkan lah, koperasi keluarga ke. Jadi kat situ ada bahagian saham-saham untuk keluarga A, keluarga B, keluarga C kan. Tak ada masalah. Jadi kita buat dan daftarkan hartanah tersebut kepada nama syarikat tersebut. Buat macam tu. Jadi kita pulanglah ke atas Sdn Bhd ke, kita tak digalakkan Sdn Bhd ke, konsian ke, koperasi ke, terpulang. Hak milik saham tu mengikut faraid ke tidak? Kesepakatan. Sebab kita nak buat ialah asal hukumnya faraid. Tapi kalau hari ni semua boleh, contohnya atas dasar sukarela kan. Mesti tu pula ada ketentuan, okey sama rasa ke, bagi ni lebih, bagi ni kurang ke. Okey, aku tak nak join dalam saham ni. Contoh aku tak nak join, kau beli saham aku. Boleh juga. Contohnya. Jadi bergantung pada perbincangan. Asal hukum mesti faraid. Tapi kalau ada persetujuan atau bincangan, muafakat dan buat agreement. Ada agreement, bukan cakap saja. Buat agreement. Kemudian daftar. Daftar apa-apa pertubuhan dan sebagainya. Kita boleh cadangkan lah kemudian. Syarikat ke dan sebagainya. ROS ke, koperasi ke. Jadi kat situ boleh attachkan agreement, kesepakatan tersebut. Kesepakatan tersebut. Jadi dalam perjanjian tu pun tulis juga, kalau dijual, apa yang berlaku, kalau semua sepakat dijual, itu detail lah. Jangan risau, saya boleh cadang ke Puan yang boleh bantu. Ataupun mungkin Puan Lori boleh cadang ke Puan yang boleh bantu untuk bentuk perjanjian. Sebab kita pun mungkin tak berapa nak faham undang-undang, pelaksanaan dan sebagainya. Jadi boleh nanti. Jadi cuma perjanjian tu asalnya tak sediakan. Asalnya akan dicadangkan buat dengan sekian-sekian. Tapi perancangan pusaka itu buat dengan kita lah. Okay. Jadi bila mana syarikat tadi telah dibentuk, pemilikan syarikat pun dah dibentuk, masing-masing dah mempunyai hak ataupun kepentingan saham. Dia bukan pemilikan tanah, tapi kepentingan saham ke atas sekian-sekian semua. Jadi saham tu kemudian kita boleh wasiat ataupun hibahkan. Jadi wasiatkanlah. Kalau kita rasa contohnya nak bagi bahagian kita. Contohnya saya ulang balik ada keping tanah, ada pendapatan, kita bentuk syarikat ataupun apa-apa pertubuhan. Kemudian kita buat agreement. Bila mana bantu wujud, kita attachkan sekali dengan agreement. Agreement insyaAllah saya akan bantu untuk cari perubahan yang boleh bantu untuk pembentukan pertubuhan dan perjanjian tersebut. Jadi sekarang masing-masing dah mempunyai saham ke atas syarikat ataupun pertubuhan tersebut. Betul, koperasi tersebut. Jadi sekarang dah selesai masalah pemilikan tanah. Pemilikan tanah dimiliki oleh syarikat. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan hasil daripada pemilikan tanah bayar dulu sekali liability. Bukan bagi terus. Pasal nanti pening lah orang yang uruskan liability yang terkeluar kan. Dah terang-terang dan jelas tulis kat situ. Kemudian ni kita dah selesai berkenaan dengan pemilikan saham. Jadi kemudianlah di sini Asrin bantu untuk alirkan saham tersebut kepada waris-waris. Ada beberapa kaedah dalam pembentukan perancangan untuk pemilikan syarikat atau pertubuhan. Perancangan dia ada yang bersifat rendah dan bersifat premium. Ada juga premium kan. Ingat coklat je ada coklat premium. Ada perancangan pun ada premium. Perancangan akan saya mulakan yang standard dulu. Bila mana masing-masing ada pemilikan, masing-masinglah membuat wasiat dan hibah. Kalau kita kata kita rasa okey tak apa, bila saya mati saham ni dapat pada anak bini saya, waris-waris saya, cukup buat wasiat. Tapi kalau kita rasa yang saham ni untuk anak A, kena buat hibah. Wasiat dan hibah. Kalau nak buat perancangan khusus kepada orang-orang tertentu atau tuntutan para ini. Jadi jelas kat situ. Jadi terpulanglah pada generasi seterusnya. Bila kita meninggal dunia, dia terima apa dia nak bagi kepada amanah kepada syarikat. Pemilikan syarikat tersebut ataupun pertubuhan tersebut diserahkan, pemilikan syarikat lah khususnya, bentuk satu syarikat, syarikat tu didaftarkan atas nama as-solihin ataupun tanah terus didaftarkan atas nama as-solihin sebagai pemegang amanah. Selama 80 tahun kita boleh uruskan.
Jadi bahagian akaun dan sebagainya kita yang bentuk, salurkan kutipan wang apa semua kita akan kutip dan sebagainya, duit kita akan salurkan. Itu lebih premium, lagi kemas. Tapi dia ada kos-kos yang perlu kita faham lah sebab dia lantik sebagai pengamanan. Mudahnya kalau kita nak buat perancangan yang lebih eksklusif tadi tu, hartanah tersebut dipindah milik kepada Asulin. Jadi Asulin akan jadi pemunya kepada hartanah tersebut. Jadi segala pendapatan-pendapatan hartanah tersebut Asulin yang akan collect dan Asulin akan uruskan mengikut perjanjian yang telah dibuat. Jadi masing-masing tinggal dapat dividen je. Itu jadi okey lah. Dan juga ada perjanjian di antara waris dan pembentukan perjanjian tu pun kemas dinyatakanlah Asulin ni dari segi sudut pemilikan, urusan kewangan, akaun Asulin saja. Mana Tapi skop dia? bab-bab nak tanam pokok apa tu bukan bidang Asulin. Jadi sekarang of course jawapannya mesti kena tulis. Saya dah berjumpa dengan banyak kes-kes yang tak tulis, memang hari ni cacah marbah, masalah gaduh memang berat. Okay. Jadi kena bertulis. Jadi kita akan bantu untuk sediakan perancangan, tapi kena ada kesepakatan. Rangka perancangan tu kita boleh bentuk. Okey, kejap can I just intercept? Saya Dijual, dibuat bangunan atas tanah saya. pusaka ayah. Tanah pusaka tu kerana nama siapa? Ayah. Ayah ada lagi tak? Jadi kita dah proses. Dah proses masukkan nama, dah ambil kuasa. Dah ambil kuasa dah. Tadi kena pohon balik pusaka, kena selesaikan masalah pentadbir, tukar kepada pemilikan. Faham pemilikan tak kisahlah nak letak satu nama ke ataupun nak letak semua nama waris rakyat pun boleh. Tapi nama tu ada nama Pak Benda je. Dah ada dah. Ha? Nama Pak Benda. Itu cerita lain pula. Dia tulis tadi tak selesai pemilikan. Ya. Milik mana ada hak, apa-apa berlaku pada tanah tersebut, ditebus beli ke, dijual ke, dia akan dibagikan mengikut hak. Itu jelas. Tapi nanti pada masa akan datang kita tak pasti apa yang berlaku. Mungkin contohnya salah seorang meninggal dunia. Jadi waris dia tuntut. Jadi waris dituntut yang bahagian dia akan masuk nama ramai waris ataupun masuk nama pentadbir, tapi pentadbir tu yang bagikan kepada waris. Okey. Dia belilah. Dia beli Tapi, ataupun dia pentadbir. Tapi limited to the earlier portion dia. Dia saja. Tapi nama tu akan banyak lah. Okey. Cuma bayangkan sampai generasi cucu cicit. Okey. Jadi timbul pada solusi yang kedua tadi, macam mana nak buang terus nama waris tadi tu. Itu saya cadangkan. Contoh Mak Jah tadi buang wasiat, dia punya bahagian tu dia buang nama dia. Tapi dia ambil dari segi sudut value money. Duit. Maknanya salah seorang beli lah. Jadi saham orang tu kan jadi besar. Dia beli dia besar kan. Atau beli sikit-sikit. Terulang lah. Dijual. Contohnya dia letak dalam wasiat tu dijual. Supaya nama Mak Jah contohlah, ataupun nama tuan tadi terus tak ada. Bersih terus, tapi waris-waris dapat dalam value money, duit. Duit tadi tu terpulang ikut arahan tuan tadi. Nak bagi waris sikit, nak wakafkan sedikit. Jelas nama grant nanti tak ada dah nama tuan. Sebab tuan telah beri kuasa pada wasi untuk jual. Satu dia Dan juga setiap orang ada masalah-masalah tersendiri. Jadi kita kena go through per individu tau. Pelaksanaan, penguasaan nanti individu. Sebab syarikat Kalau tadi saya dari segi sudut kos, kena tahu dulu apa yang kita akan dapat dan apa yang Asulin akan buat. Pertamanya, Asulin akan menjadikan perkhidmatan penulisan dokumen yang lengkap lah, komprehensif. Tapi terpulang lah, ada orang yang nak buat terus lengkap, ada orang nak buat macam umum tadi kan. Yang lain tu kemudian. Okay. Asulin maksudnya boleh buat secara komprehensif, nak detailkan penjagaan harta anak bawah umur, nak detailkan sedekah wakaf, detailkan pemberian harta lain, nak buat hibah dan sebagainya, pun boleh untuk buat. Tapi dalam dokumen-dokumen yang berlainan lah. Tapi kalau kita fokus kepada perbincangan hari ini, seolah-olahnya semua macam nak buat ringkas dulu. Pembayaran hutang piutang dan pembagian harta ikut faraid dan juga penyelesaian berkenaan dengan yang aku gambar tadi itulah, pesanan dan sebagainya lah. Kalau tak nak ada pesanan secara peribadi, boleh kita bagi template saja. Okay. Selesai penulisan dokumen. Dan juga yang keduanya perjanjian berkenaan dengan kalau lantik Asulin sebagai wasi. Terpulanglah nak lantik wasi itu anak ke, nak lantik wasi itu syarikat. Kalau syarikat uruskan adalah yuran masa kita uruskan nanti. Dia perjanjian. Kalau nanti Asulin sebagai wasi, berapa cas kita akan lock terus. Tapi itu berlaku selepas kematian. Sebab yang bestnya khidmat nasihat nanti, kita bila berlaku kematian, Asulin datang ke rumah waris-waris, bacakan wasiat, beri explanation. Bukannya waris baca short sedikit, faham sedikit tak? Kita yang akan beri penerangan. dalam drama-drama. Dalam drama. Dengan biasanya 2 pegawai datang. Itu semua kos tu, tapi kita serapkan dalam satu kos yang sangat-sangat berbaloi. Itu semua hidup. Jadi itu bila mana kita buat, itu yang kita akan dapat lah. Dan khidmat nasihat semua percuma lah. Seluruh harta sebenarnya lah.
Tapi kalau nak buat ringkas, dia jadi satu harta je lah. Tapi jangan risau, bila berlaku kematian, kali semua hidup saja bayar. Untuk setiap orang. Sebab, kenapa setiap orang? Sebab kalau tuan meninggal dunia, saya kena pergi go through dengan diri keluarga. Saya kena pergi lokasi dia, saya kena uruskan secara pribadi. Satunya tadi, untuk yang tanah mak je lah. Sebenarnya, yang terbaik, buatlah serentak. Sebab buat kau dah serentak. sama dia. Komprehensif tu 1,400. Betul serentak. Untuk ekor 1,000 berapa tu, kalau untuk wasiat lain pun, personal pun termasuk lah tu. Dia tak ada wasiat company macam gitu. Pada kedua pula, iaitu pemilihan wasi. Bila mana kita pilih wasi, terpulang kepada kita penguasaan nak pilih siapa sebagai wasi. Dan nanti syarikat itu lebih bagus, tapi lebih eksklusif, ataupun nanti individu. Mana individu yang buat pindah milik, dia lah yang akan naik mahkamah, tukarkan nama, bagikan saham, bayarkan hutang, semua kerja dia. Itulah tugas. Nilai harta. Untuk 1 juta pertama. Kalau harta kita 2 juta, dia akan turunkan lagi sikit. Turunkan persen, dia 1%. Kalau kurang juta, tak ada juta-jutanya.